Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa kabar murid-murid tahun 4? Ustaz doakan agar kita masih lagi dalam keadaan sehat walafiat dan dirahmati oleh Allah. Sebelum kita mula, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alina hikmataka wanshur alina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang adab. Sila buka buku teks, buka surat 163. 162, maaf, 162. Tajuk pembelajaran kita hari ini adalah tentang tutuplah auratmu. Yaitu tutuplah auratmu. Apa itu aurat? Hari ini kita belajar tentang adab tentang mengenai tutuplah auratmu. Baik. Oke, buka muka surat sebelah. 163. Oke, Ustaz baca ya. Ustaz bagi zoom dulu. Oke, dengar ya, Ustaz baca. Muka surat 163. Siapa yang belum lagi fasih bahasa Jaat, baca Jawi, bolehlah ikut video ni ya. Oke, pengertian aurat. Nah, macam Ustaz begitu tadi, apa itu aurat? Oke, aurat ialah bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Fahamkah maksud dia tadi itu? Apa itu aurat? Oke, aurat ialah bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Maksud dia, ada bahagian-bahagian tubuh badan kita ini wajib ditutup dan tidak boleh dikasih nampak orang. Kenapa? Ada dalil dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah beritahu, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Surah An-Nur ayat 24. Apakah maksudnya? Maksudnya, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Itu daripada kata-kata Allah. Allah beritahu jangan sembarang kasih nampak badan kita, aurat kita kepada orang lain. Oke. Berdasarkan dalil di atas, menutup aurat hukumnya wajib. Apa itu wajib? Maksud dia mesti. Kalau kita tinggalkan berdosa. Jadi kita mesti buat. Tutup aurat itu wajib. Orang yang mendedahkan aurat, kasih nampak aurat ni, akan mendapat dosa dan dimurkai Allah. Allah marah, Allah murka kepada orang yang mendedahkan aurat, kasih nampak tubuh badan, kasih nampak kaki apa yang aurat lah, berdosa, Allah marah. Baik, kita lihat gambar ni. Ada gambar perempuan, ada gambar lelaki. Batasan aurat. Lelaki. Okey, bagi lelaki dari pusat hingga lutut. Ingat dari pusat ini mesti mau tutup. Pusat sampai di lutut. Maksud dia yang di sini ni tidak aurat badan kita ni. Kalau kita buka baju kan belum lagi aurat. Tapi pastikan seluar itu di atas pusat. Bagian yang Ustaz warna ni tidak boleh dikasih nampak sama orang. Faham? Kamu pakai santut, spender, tidak boleh. Okey? Baik, yang kawasan-kawasan inilah yang diwarnakan ini tidak boleh didedahkan, tidak boleh kasih nampak orang. Okey, bagi perempuan pula, Okey, kita tengok perempuan. Seluruh badannya kecuali
muka dan tapak tangan. Maksud dia yang kena warna nih, yang diwarna nih perempuan tidak boleh kasih tayang sama orang. Nampak nih dalam gambar nih hanya ya muka sama DP tapak tangan saja yang dia boleh kasih dedah. Selain daripada itu tidak boleh. Kalau didedahkan apa dia? Berdosa besar. Berdosa. Oke, tazkirah. Apa itu tazkirah? Peringatan. Kita baca ya, usah baca. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dengan mafhumnya. Ada dua golongan. Oke, ingat ada dua golongan ahli neraka. Ada dua golongan ahli neraka yang belum pernah dilihat oleh baginda SAW dan salah satunya ialah perempuan yang membuka aurat, yang cenderung melakukan maksiat dan mendorong orang lain juga melakukan maksiat. Kepala mereka mempunyai sanggul. Kepala mereka mempunyai sanggul seperti bonggol unta yang sengit. Mereka tidak akan masuk syurga serta tidak dapat mencium baunya. Itu sabda Nabi SAW. Ada dua golongan yang ahli neraka yang belum pernah dilihat oleh baginda. Maksudnya ialah perempuan yang membuka aurat ni. Salah satunya golongan orang yang masuk neraka ni adalah perempuan yang membuka aurat. Perempuan yang membuka aurat. Apatah lagi dia pakai tudung tapi dia kasih naik ada bonggol unta di kepala dia. Okay, riwayat Muslim. Okay, ini gambar ni. Diamond ni menutup aurat, memelihara kehormatan. Baiklah. Okey, kita tengok di muka surat seterusnya. Adab berpakaian. Apakah itu adab berpakaian? Kalau kita berpakaian ni ada adab dia. Islam ada ajar macam mana cara kita berpakaian. Okey, pertama bila kita mau berpakaian ini kita kena apa dia? Membaca doa. Apa doa dia? Kalau mau ringkas bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Yang kedua, memulakan anggota sebelah kanan ketika memakai pakaian. Kita kena dahulukan anggota sebelah kanan. Di mana kanan? Kanan ialah yang selalu kita makan lah. Kita guna tangan kanan lah untuk makan. Kan? Itulah anggota tangan kanan. Yang ketiga, memulakan anggota sebelah kiri ketika membuka pakaian. Kalau kita buka pakaian, kita mulakan dengan anggota sebelah kiri. Ingat bila kita mau pakai pakaian, kita guna kanan. Tapi bila kita mau buka pakaian, kita guna kiri. Okey? Yang keempat, memilih ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Ini maksud dia kita pakai pakaian yang sesuai menepati syarak. Contohnya macam kita pergi sekolah lah. Ada pakaian sekolah. Kita tidak boleh pakai sembarangan. Pakai singlet ke pergi sekolah kan. Baik, ciri-ciri pakaian. Ciri-ciri pakaian menepati syarak. Apa dia? Ini yang tadi tu. Apakah ciri-ciri dia? Pertama, mestilah pakaian itu menutup aurat. Yang kedua, tidak ketat. Yang ketiga, tidak jarang hingga menampakkan warna kulit aurat yang ditutup. Maksud dia, tidak nipis. Jangan sampai nampak kita punya kulit aurat. Yang keempat, tidak menonjol dan menarik perhatian. Ini tidak menonjol lah. Dan juga boleh menarik perhatian orang. Pakai yang sederhana saja. Okey, saya rasa itu saja pembelajaran kita hari ini.
Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan amalkan apa yang kita belajar hari ini. Oke? Baik, itu saja. Assalamualaikum, selamat belajar. Bye-bye.